ada agama lain di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan agama Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang meletakkan ketauhidan sebagai tunjang utama dalam kehidupan manusia. Ia adalah agama wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya untuk disampaikan kepada umat manusia. Namun di sebalik penurunan agama ini terdapat golongan manusia yang telah dipengaruhi oleh syaitan dan hawa nafsu dengan memilih untuk berpaling dan tidak menuruti agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni agama Islam ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibacakan di awal khutbah tadi dalam surah Ali Imran ayat yang ke-83 yang bermaksud, patutkah sudah yakni mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain daripada agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya musuh-musuh umat Islam ini sentiasa berada di mana-mana. Mereka menanam kebencian yang tinggi terhadap agama Islam dan umatnya, sehingga kan pelbagai cara telah dilakukan untuk memperdaya dan menyelewengkan akidah umat Islam agar tidak terus berada di atas jalan kebenaran. Mereka menggunakan bermacam-macam cara untuk menyesatkan umat Islam. Antaranya mereka menggunakan cara meracuni pemikiran umat Islam dengan membawa pahaman dari negara barat, iaitu menyamakan semua agama adalah sama. Mereka yang berpahaman ini mengatakan bahawa semua agama membawa kepada jalan kesejahteraan dan tiada satu pun agama yang tunggal untuk menjadi sumber kepada kebenaran. Kerana bagi mereka semua agama adalah sama dan semuanya suci menyeru kepada kebaikan. Pendukung pahaman ini cuba untuk meletakkan agama pada kedudukan yang sama, kerana mereka berpegang bahawa sumber semua agama adalah Tuhan yang sama. Bagi mereka semua agama terbuka untuk diteliti dan disemak kembali. Setiap orang bebas untuk mengeluarkan pendapat dalam beragama, walaupun pandangan itu sebenarnya bertentangan dengan agamanya. Fahaman ini juga lebih cenderung menggunakan akal melebihi agama kerana akal dianggap mampu memikirkan segala-galanya. Selain daripada itu, mereka mengatakan bahawa setiap manusia perlu menerima kepercayaan agama lain sebagaimana dia menerima kepercayaan agamanya sendiri. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hakikat sebenarnya semua perkara yang dibawa oleh golongan ini adalah bercanggah dan bertentangan dengan asas agama Islam yang bersumberkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kerana Islam telah meletakkan asas tauhid sebagai dasar kepada kebenaran agama. Ketauhidan ini bermaksud meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya dalam ibadat sahaja, bahkan ia mencakupi seluruh kehidupan manusia. Ini bermakna Islam tidak menerima sama sekali sebarang bentuk kesyirikan beragama sebagaimana pahaman yang menyamakan agama semuanya sama. Sememangnya agama Islam adalah agama yang menghormati apa jua pegangan dan kepercayaan penganut agama lain. Namun begitu, Islam tidak menganggap semua agama adalah sama dan tidak menganggap bahawa Tuhan yang disembah oleh penganut agama lain adalah Tuhan yang disembah oleh orang Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kafirun ayat yang pertama hingga yang ke-6 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat, dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai orang Islam, kita perlu berhati-hati dan berwaspada dengan gerakan fahaman yang menyamakan semua agama adalah sama. Ini adalah kerana matlamat gerakan ini adalah untuk menghapuskan agama Islam. Mereka meletakkan nilai akal lebih tinggi daripada agama. Justru agama tidak lagi mempunyai sebarang peranan kepada kehidupan manusia yang akhirnya akan membawa manusia dalam kesesatan. Oleh itu, bagi mengelakkan diri daripada terjebak ke dalam kekeliruan pahaman ini, maka umat Islam hendaklah sentiasa meletakkan keyakinan yang teguh bahawa hanya agama Islam sahaja merupakan pegangan agama yang benar. Manakala agama selain daripada agama Islam adalah kufur dan menyimpang dari jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam hendaklah sentiasa mendalami dan menghayati agama Islam serta mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana dengan ketakwaan seseorang itu akan berasa takut untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan akan dapat mengelakkan dirinya daripada terpengaruh dengan mana-mana anasir yang jauh menyimpang daripada agama Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85 yang bermaksud, dan sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin mengingatkan kepada para jemaah sekalian bahawa agama Islam adalah agama rahmat yang penuh dengan tolak ansur. Namun begitu, agama Islam sama sekali tidak akan menerima kepada kesamarataan agama. Marilah sama-sama kita mengukuhkan kekuatan akidah kita dengan akidah yang benar, berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asyairah dan al-maturidiyah, dalam membenteras dan membendung pahaman pemikiran sesat ini dari terus menular masuk ke negeri tercinta ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-153, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Maksudnya, dan bahaya sesungguhnya inilah jalanku, iaitu jalan agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu mengamalkan sistem Islam, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada jalan agama Islam, kerana jalan-jalan yang lain daripada Islam itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa.